Boleh? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu min zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Kita sambut tadabbur surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-8. Kalau ayat yang lepas Allah menceritakan tentang hari kiamat. Al-Ghashiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithul ghashiyah? Adakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad cerita tentang ghashiyah? Dan walaupun bermula dengan hal soalan, tapi kita dah sebut dalam kelas yang lepas, hal di sini bermakna takrir ataupun penegasan. Sesungguhnya telah datang kepada engkau cerita tentang hari kiamat. Dan hari kiamat di sini dinamakan Al-Ghashiyah, iaitu yang menutupi. Menutupi apa ni? Bila datangnya hari kiamat, dia akan menutupi segala kelazatan hidup, segala kebahagiaan, segala ketenangan, segala cita-cita, semua akan ditutupi oleh apa? Suasana hari kiamat. Masa tu orang tak fikir dah, anak, isteri, kerjaya, kereta, harta, semua ditutupi oleh suasana kiamat. Itu makna Al-Ghashiyah. Kemudian Allah beritahu manusia terbagi pada dua golongan. Bila berlaku kiamat je, manusia terbagi kepada dua golongan. Pertama, wajah yang khusyuk. Khusyuk ialah bermakna tunduk. Tunduk kerana hina dan rasa bersalah. Jadi Allah guna perkataan khusyuk yang kita dah belajar dalam kelas yang lepas. Khusyuk bila diguna semasa hidup kat dunia, dia adalah positif, dia adalah baik. Tapi bila digunakan khusyuk dalam suasana selepas kiamat, maka dia adalah negatif. Jadi kalau khusyuk kat dunia, itu ciri-ciri orang beriman, iaitu tunduk, khusyuk, tenang. Bila tu? Dalam semua keadaannya. Ketika solat, ketika menjalani kehidupan, menjalani ujian, musibah dan sebagainya. Tapi bagi orang tak khusyuk kat dunia, maka dia pasti akan khusyuk di akhirat besok. Iaitu dia akan rasa bersalah, dia akan rasa hina. Jadi kata ulama, siapa yang tidak khusyuk ketika diberi pilihan oleh Allah di dunia, siapa yang tidak khusyuk ketika diberi pilihan oleh Allah semasa di dunia, dia tak nak khusyuk, tak nak solat, tak nak zikir, tak nak baca Quran, walaupun diberi pilihan. Maka orang ni dipaksa khusyuk pada hari akhirat. Khusyuk di akhirat ialah makna tunduk dan rasa hina dan bersalah. Jadi khusyuklah kepada Allah semasa kat dunia, semasa kita ada pilihan. Janganlah kita khusyuk di hadapan Allah di akhirat ketika kita tak ada pilihan. Dan Allah beritahu punca mereka rasa hina ialah sebab amalan mereka yang memenatkan. Sebenarnya semua orang penat kat dunia. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau kadihun, akan penat, akan letih untuk menghadap Tuhan engkau. Siapa manusia? Semua sekali. Orang beriman pun penat. Orang kafir pun penat. Orang munafik lagi penat. Sebab hidupnya berpura-pura. Tapi penat, sama-sama penat kat dunia, tapi di akhirat besok berbeza. Yang penat kat dunia kerana melawan Allah,
kerana ikut hawa nafsu, maka dia akan terus penat di akhirat besok. Hamilatun nasibah. Tapi kalau manusia penat di dunia kerana mentaati perintah Allah, kerana melawan nafsu, kerana menyebarkan kebenaran, maka penatnya kat dunia akan berakhir sebaik saja dia mati. Maka dia akan rehat, dia akan tenang bila di akhirat besok. Kemudian Allah beritahu bentuk-bentuk azab, bentuk-bentuk azab kepada orang yang kat dunia dulu tidak tunduk kepada Allah, tidak khusyuk kepada Allah. Buat kerja untuk kepuasan nafsu ataupun buat kerja bukan kerana Allah. Allah sebut bentuk-bentuk azab. Pertama, dia akan masuk neraka yang panas, hamiyah. Kemudian dia akan minum air panas yang sangat-sangat mendidih. Kemudian yang ketiga, mereka tidak diberi makan kecuali makanan yang berduri dan busuk, dori' ataupun ghislin ataupun zakum, yang bila masuk ke dalam perut dia akan memutuskan isi perut, dan hasilnya la yusminu wa la yughni min ju'. Dia tidak akan kenyang dan tidak akan menghilangkan kelaparan. Cuba bayangkan, kita kalau kat dunia satu hari lapar dah tak boleh tahan, boleh pingsan. Kalau 3 hari boleh mati. Tapi di akhirat besok ahli neraka diseksa dengan kelaparan. Berapa lama mereka lapar? Selama-lamanya. Bukan 1 hari, bukan seminggu, bukan setahun, bukan 10 tahun, bukan 1 juta tahun lapar. Tapi mereka diseksa dengan kelaparan dulu, kini dan selama-lamanya. Bila minta minum, air itu bukan menghilangkan dahaga, tapi menambahkan azab. Bila lapar minta makan, mereka diberi makan dori', bukan menghilangkan lapar, tapi menambahkan azab. Okey? Kita sampai ayat situ. Jadi macam biasa Al-Quran, bila dia sebut azab neraka ataupun tentang ahli neraka, maka selepas itu terus Allah akan sebut nikmat-nikmat ahli syurga dan ciri-ciri ahli syurga, supaya orang beriman ni sentiasa seimbang. Jangan terlalu takut pada neraka sampai berputus asa dan sampai tak bertobat kepada Allah. Dan bila cerita ahli syurga, jangan terlalu confident, jangan terlalu syok sendiri bahawa dia akan selamat dan dapat syurga, sebab belum tentu amalannya diterima. Jadi orang beriman kena ada sentiasa dalam perasaan takut dan mengharap. Jadi setelah cerita ahli neraka ataupun jenis-jenis azab, maka sekarang Allah menceritakan tentang nikmat-nikmat dalam syurga. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhun, wajah-wajah, yauma izin, pada hari itu, naimah. Naimah, berseri. Naimah ni lembut pun ya, berseri pun ya. Tapi bila sebut wajah, dia lebih sesuai berseri. Jadi kalau sebelum ni wajah satu lagi, satu golongan ialah apa dia? Khasyi'ah. Maka di sini lawan dia naimah. Khasyi'ah tunduk dalam keadaan hina, dan dalam ayat lain Allah sebut mukanya hitam, matanya biru. Ada lagi Allah kata mukanya dia berjalan muka di bawah dalam keadaan buta dan pekak. Jadi sangat berbeza antara dua golongan. Satu berjalan dalam keadaan muka tunduk, hina, rasa bersalah. Satu lagi berjalan dalam keadaan muka berseri, bercahaya. Kata Syekh Shalih Utsaimin, dari mana dia dapat keberserian ni? Bila mereka mula gembira ni? Kata Syekh Shalih Utsaimin, sebenarnya mereka mula berseri ni ketika dalam kubur lagi. Ketika dalam kubur. Sebab bila mereka berjaya melepasi soalan yang di dalam kubur, soalan munkar dan nakir, maka kubur mereka diluaskan seluas mata memandang, dihampa dengan pemandangan daripada syurga, dan dibuka untuknya pintu ke syurga. Jadi wangian-wangian
rezeki daripada surga masuk ke dalam kuburnya. Jadi daripada dalam kubur lagi mukanya dah naimah. Sebab tu Nabi kata kubur adalah tempat pertama ataupun rumah pertama daripada rumah-rumah di akhirat. Siapa yang dapat nikmat dalam kubur, maka selepas itu dia akan dapat nikmat lagi hebat. Sebaliknya siapa yang diazab dalam kubur, maka selepas alam kubur, rumah-rumah seterusnya di akhirat, dia akan mendapat azab yang lagi dahsyat. Semoga Allah maj'alna min wujuhin na'imah. Ya Allah, jadilah kita semua wajah-wajah yang berseri. Berapa ramai yang berseri kat dunia, tapi bila di akhirat khasyi'ah. Dan berapa ramai pula yang kat dunia dia tak berseri, tapi di akhirat besok na'imah. Okey, apa punca? Allah beritahu apa punca wajah mereka di akhirat besok berseri. Bila wajah berseri itu menggambarkan hati mereka. Hati mereka gembira. Orang gembira nampak di mukanya. Jadi apa punca wajah mereka berseri? Puncanya ialah lisa'yiha, kerana sa'yiha. Sa'yi usahanya. Usahanya. Sa'yun. Kan? Antara amalan umrah ataupun haji ialah sa'i kan? Jadi sa'i antara Safa dan Marwah. Sebenarnya sa'i itu daripada perkataan sa'yun. Dia mati kat tengah. Tapi orang Melayu, tak ada bahasa Melayu yang mati kat tengah. Bahasa Arab banyak. Fi'lun, ismun, syarhun, sa'yun. Bila dimelayukan, dia bariskan. Sa'i. Jadi apa makna sa'i? Iaitu usaha ataupun kerja keras ataupun amalan. Sebagaimana Hajar berlari daripada Bukit Safa dan Bukit Marwah. Dan Allah sebut dalam surah apa ni? Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya sa'ya, usaha kamu, kerja kamu lasyatta, pastilah berbagai. Surah apa ni? Surah apa? Kita baru tadabbur je sebelum beberapa surah ni, ha? Bukan. Ini kelas yang tajaan sereka. Ayat ni baru kita tadabbur sebelum beberapa surah ni, ha? Bukan. Sebelum Al-Ghasyiyah, Al-Fajru. Tapi ayat ni sebelum tu lagi. Al-Ghasyiyah, sebelum dia Al-Fajru, sebelum dia Al-Balad, sebelum dia Asy-Syamsu, sebelum dia Al-Lail, kan? Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum asyatta. Allah kata sesungguhnya usaha kamu ni berbagai-bagai. Tapi akhirnya usaha kamu yang nampak berbagai-bagai ni sebenarnya dua je. Kan? Apa dia dua? Allah huraikan. Ini kita nak tahu ni. Kerana usahanya yang mana ni? Yang radiyah. Yang diredai. Siapa reda ni? Dua-dua. Orang ni wajah yang berseri, dia reda dengan amalan dia, dan Allah pun reda. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Kalau reda sebelah pihak tak jadi. Itu dipanggil syok sendiri. Jadi amalannya yang dia reda, yang dia puas. Apa dia amalan yang dia puas? Sehingga di akhirat mukanya berseri. Kita nak tahu kan, ha? Sebab nak tengok di akhirat besok siapa berjaya, siapa yang celaka, jangan tengok pada pakaian. Sebab masa tu semua bogel. Jangan tengok pada kenderaan. Sebab tu semua tak ada apa. Jangan tengok pada apa lagi? Badannya gemuk ataupun kurus. Jangan. Itu bukan ukuran. Tapi tengok pada tak, masa tu mana nampak amalan, ha? Tengok muka je. Tengok muka dah tahu dah. Celaka ataupun bahagia. Jadi muka berseri berpunca daripada apa? Amalannya yang diredai. Jadi kalau nak muka berseri, buatlah amalan yang diredai. Soalan pula, apa amalan yang diredai?
yang orang beriman sendiri redha, puas, dan Allah pun redha padanya. Apa dia? Ikhlas kerana Allah benar seperti Ha? Rasulullah. Petunjuk Rasulullah. Alah, apa dia? Spesifiknya apa dia? Ramai orang buat amalan. Sedekah. Kebanyakan orang buat amalan hari ni supaya siapa redha? Manusia. Oh, manusia. Dia di akhirat besok khasyiah. Kalau buat amalan supaya manusia redha, di akhirat besok muka dia khasyiah. Okey, kalau ikut ayat ni, inna sa'yakum lasyatta. Amalan kamu berbagai-bagai. Lepas tu Allah sebutkan, sebenarnya amalan kamu yang nampak berbagai-bagai, sebenarnya dua je. Kan? Satu, fa'amman a'ta wattaqa. Kan? Kemudian wasaddaqa bil husna. Yang kedua lagi, yang kedua, wa amman bakhila wastaghna. Wa kazzaba bil husna. Dalam banyak-banyak amalan, pada zahirnya sebenarnya ada dua. Sebagaimana di akhirat, dalam banyak-banyak wajah, sebenarnya ada dua je. Khasyiah dengan naimah. Okey, yang naimah ni apa amalannya? Fa amma man a'ta wattaqa. Orang yang suka apa? A'ta. Memberi. Memberi apa ni? Allah tak sebut memberi apa kan? Allah tak kata a'ta al-mal. Allah tak sebut. Bila tak sebut? Semua. Maknanya dia beri kepada siapa ni? Orang. Jadi amalan yang sepatutnya orang beriman rasa puas apa dia? Bukan dia buat untuk diri dia, tapi dia buat untuk orang. A'ta makna memberi pada orang. Memberi ilmu, memberi duit, memberi apa? Pengalaman, memberi apa saja, waktunya. Kemudian dia beri itu asasnya ialah sebab dia bertakwa. Ramai orang membantu orang lain tapi tidak bertakwa, kan? Macam apa? Mother Teresa kan? Dia a'ta tapi tidak ada takwa. Kemudian dia memberi, dia bertakwa. Apa punca dia? Wasaddaqa, sebab dia membenarkan semua janji Allah. Orang kata tak betul, sia-sia, buang masa kan. Kamu tak jadi kaya pun, tapi dia percaya, yakin dengan janji Allah. Maka kerja dia a'ta. Maka di akhirat besok amalannya, mukanya naimah. Yang wajah khasyiah pula, apa amalannya? Bakhil, wastaghna, dan rasa istaghna apa dah? Rasa? Tak, istaghna rasa cukup. Daripada ghaniyun. Bila dia rasa cukup, dia tak akan memberi. Kenapa? Aku tak perlukan pahala. Aku tak perlu semua sebab duit aku dah banyak. Dan punca dia kedekut dan rasa cukup sebab dia mendustakan semua janji Allah. Yang pahala-pahala ni semua tak ada. Okey? Dan juga kita boleh relatekan wajah yang berseri ni, satu dengan amalan yang dia redha, yang dia puas. Apa lagi amalan yang kita akan rasa puas? Yang kita belajar dalam surah Al-Fajr. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, kan, wahai jiwa yang tenang. Apa ciri-ciri jiwa yang tenang? Jiwa yang tenang, dia akan redha dengan amalannya, dengan takdir Allah, dia akan redha semua. Apa dia ciri-ciri jiwa yang tenang? Kalau tak tenang kat dunia, dia tak akan jadi naimah, dia akan khasyiah. Siapa ingat? Jiwa-jiwa yang tenang masa kat dunia. Dia kalau tak ingat, mana dia tak ada lah. Tak ada sifat ni. Kalau musibah, menipu dia pun Sentiasa Dia? baik pun dia redha, yang buruk apa-apa baik dan buruk untuk dia, semuanya baik. Dia redha. Okey. Sebenarnya ada ciri-ciri jiwa yang tenang ni ada dalam doa yang Nabi ajar pada kita, kan.
Doa supaya kita minta jiwa kita ditenangkan oleh Allah. Apa dia? Satu, tu'minu biliqa'ika, beriman dengan perjumpaan dengan Allah. Wajah yang nikmat kerana usaha yang dia redha. Satu, asasnya apa dah? Dia cukup yakin dia akan jumpa Allah. Kan? Bila dia yakin jumpa Allah, apa dia akan buat? Dia akan buat amalan yang Allah redha. Sebab nak jumpa Allah, bukan nak jumpa orang. Kalau dia pergi akhirat nak jumpa orang, dia akan buat amalan yang orang tu redha. Jadi asasnya dia yakin dia akan jumpa Allah, maka semua amalan dia dipastikan dibuat kerana Allah dan ya Allah redha. Yang kedua, beriman dengan takdir Allah. Takdir baik dia bersyukur, takdir musibah dia redha dan sabar. Yang Nabi kata apa? Orang beriman ni semuanya baik. Sampai Nabi kagum kan, semuanya baik. Kenapa? Sebab dia tahu yang Allah takdirkan adalah baik. Yang ketiga, apa dia? Qanaah. Qanaah dengan harta ataupun pemberian Allah. Orang bagi banyak, okey, alhamdulillah. Allah bagi sikit pun alhamdulillah. Bukan makna dia tak usaha. Dia setelah dia usaha, banyak tu je Allah bagi, maka tak ada masalah baginya. Sifat apa tu panggil? Lawan dia? Qanaah. Bukan. Tamak. Sentiasa rasa tak cukup. Bak dunia, bak duit, sentiasa rasa tak cukup. Tapi bak amal soleh, sentiasa rasa macam dah okey. Oh, bahaya tu. Okey? Jadi semoga Allah kurniakan kepada kita ni ciri-ciri jiwa yang tenang. Pak zuhud, boleh? Jiwa yang tenang, zuhud, boleh? Dia sebenar zuhud masuk ni, qanaah. Apa makna zuhud? Meletakkan dunia di dada dan akhirat di hati. Selain apa kehendak. Bukan makna dia miskin. Bukan makna dia miskin. Bukan makna dia pakai baju koyak. Bukan makna dia rumah kecil. Itu bukan zuhud. Itu kedekut. Zuhud ialah dia tidak cinta dunia. Dunia banyak pada dia, tapi dia tak cinta. Bila orang perlukan, dengan senang je dia bagi. Jadi termasuk sinilah qanaah. Okey. Boleh? Ya Allah. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Golongan ni, tanda pertama muka berseri, puncanya amalan yang dia redha, dia puas. Dia puas. Jadi dua maksud sini, radiyah ni, dua maksud. Satu apa dia? Amalan dia kat dunia, dia puas, dia redha. Allah pun redha. Satu. Yang kedua, dia redha dengan apa? Balasan yang Allah sediakan di akhirat. Dengan pahalanya, dengan surganya, radiyah. Kan? Ya Allah kata apa? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Dua maksud radiyah. Satu, redha dengan semua yang amalan dia kat dunia. Yang kedua, dia redha dengan semua balasan yang Allah kurniakan di akhirat. Allahumma ja'alna minas sa'yi radiyah, daripada usaha yang diredai. Okey, apa balasannya? Fi jannatin. Orang macam ni dalam jannah, surga. Aliyah yang tinggi. Okey, apa maksud aliyah? Sebelum aliyah, surga. Apa makna surga? Bila Allah sebut syurga, dan siapa yang sebut ni? Allah. Siapa yang nak bagi? Allah. Mesti benda tu sangat hebat dan luar biasa. Bila sangat hebat dan luar biasa, kita mesti rasa apa? Bersyukur. Rasa seronok. Teruja. Gembira. Bila kita tak rasa gembira, makna apa tu? Ada masalah. Kita ada masalah. Hati kita keras. Dan kita tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi syurga apa makna?
bisa terbang tu. Tak pun ada dekat paling konten. Yang paling tepat ialah yang Nabi sebut dalam satu hadis kursi. Allah kata apa? A'dadtu li ibadiya as-salihin mala ainun ra'at. Yang kedua, wala uzunun sami'at. Yang ketiga, wala khatara ala qalbi bashar. Allah sebut dalam hadis kursi, adadtu, aku telah sediakan. Allah dah sediakan. Mana dah ada ke belum syurga? Dah. Kat mana? Syurga kat mana? Yalah, akhirat tu kat mana? Tu Allah sebut aliyah. Aliyah mana? Tinggi kan? Tinggi di mana? Atas pada langit yang ketujuh. Atas pada langit ke tujuh. Itu makna tinggi. Jadi tinggi ada dua maksud. Pertama, tinggi dari segi fizikal dia, tempat dia memang tinggi. Yang kedua, tinggi dari segi darajah, kedudukan. Orang ni mulia, itu tinggi dari kedudukan. Orang ni rumah dia tempat tinggi, itu tinggi dari segi fizikal. Jadi syurga ni atas pada langit ketujuh. Sebab itulah Nabi kata, iza sa'altumullah fas'alu al-jannah al-firdaus al-a'la. Bila kamu minta syurga, mintalah syurga firdaus. Kenapa Nabi sebut? Kenapa kena minta syurga firdaus? Sebab dia a'la al-jannah, syurga paling tinggi. Syurga firdaus, syurga paling tinggi. Ini langit ketujuh kan? Okey. Jadi syurga kat mana? Ini langit. Syurga kat mana? Atas pada langit ketujuh ada arash tak? Arash atas ni. Jadi Nabi kata, mintalah syurga firdaus yang paling tinggi. Makna di sini, ini syurga firdaus. Dan paling tengah. Paling tinggi dan paling tengah. Dan di atas syurga firdaus arash. Dan daripada syurga firdaus mengalir sungai-sungai yang 4. Mengalir ke mana? Pergi ke syurga lain. Syurga Naim. Syurga apa lagi? Adnin. Ini punca dia, sumber dia. Daripada syurga firdaus mengalirlah sungai-sungai tu. Orang politik dia tak tahu dia ni, Ustaz. Dia kejar dunia tu, Ustaz. Yalah. Sebab dia jahil Al-Quran, buta hati. Yang dia kejar tu sebenarnya tak ada nilai pun di sisi Allah. Yang Allah nak bagi pada orang beriman apa dia ni? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Yang manusia berebut ni, semua orang tengok dah. Dah, kadang-kadang yang bekas orang punya pun dia gila. Yang ni yang Allah tak pernah lihat pada kita. Yang kedua, kita tak pernah dengar. Yang ketiga, tak pernah terbayang. Apa maksud tak pernah terbayang? Tak pernah terfikir. Ialah apa maksud tak pernah terfikir tu? Tak pernah tengok rumah dia, tak pernah dengar dia, tak pernah Imaginasi, melampaui imaginasi. Kita tak boleh nak bayangkan. Kalau kita bayang, otak kita jam. Macam sungai di surga kan. Sungai di surga tu dia mengalir tanpa parit, tanpa lubang, tanpa tebing. Dan dia boleh bergerak ke mana-mana. Boleh tak kita bayangkan? Kalau saya cakap ada kat belakang rumah saya, sungai tu boleh berjalan. Orang kata apa pada saya? Gila. Walaupun ustaz kan. Okey? Jadi di syurga nanti ada langit tak? Ada langit tak? Tak ada lah, tak pasal di bawah dah. Langit tak ada. Sebab kita duduk atas pada langit. Satu, sebab kita duduk atas pada langit. Yang kedua, apa fungsi langit kat dunia? Untuk menurun hujan. Untuk menurunkan hujan, untuk ada matahari, ada bulan kan. Tapi di syurga, kita perlu tak hujan? Tak ada. Kita perlu tak matahari? Tak perlu. Perlu tak bulan? Tak perlu. Ada tak bulan dan matahari di syurga? Ada? Ada tak ada? Tak ada. Ada dalil?
Ada tak siang dan malam? Rasanya ada Ustaz. Tak ada. Tak ada. Enjoy je. Tak ada apa? Tak ada siang ke tak ada malam? Tak ada malam. Tak ada malam. Tak ada tidur. Sebab apa tak ada malam? Sebab bulan pun tak ada, matahari pun tak ada. Kenapa tak ada malam? Sebab yang kedua ialah sebab malam ni untuk apa? Untuk rehat, untuk tidur. Dalam surga perlu tak kita rehat? Perlu tak kita tidur? Tak. Sebab Allah jadikan kita, bentuk fizikal kita, enjin dalam badan kita berbeza kat dunia. Dia tak akan penat, dia tak akan mengantuk, dia tak akan tertidur. Boleh? Ni, yang Allah nak sediakan. Allah sebut satu-satu. Tapi sebab manusia buta, jahil Al-Quran, tak kenal Tuhan, yang dia berbuat apa dah? Harta. Ialah apa dah yang kat dunia? Perempuan. Benda yang Nabi kata Puasa. macam anak kambing yang cacat, bangkai anak kambing yang cacat. Yang Nabi kata macam satu sayap nyamuk. Macam orang ada rumah tepi pantai kan, satu banglo, satu lagi rumah pasir. Tiba-tiba kita ditawarkan, kamu nak rumah yang mana? Rumah banglo yang besar ke rumah pasir? Manusia pergi berebut rumah pasir. Itulah nilai dunia. Dia berebut yang akan hancur. Okey? Dalil matahari tak ada, bulan tak ada di syurga dalam surah Al-Insan kan? Nanti kita akan sebut bila sampai ayat ni 13. Okey? Boleh ke? Sebab itulah kalau kita guna bahasa kasar, orang duk kerja dunia sampai lupa akhirat ni adalah orang yang sangat-sangat bengap kan. Ni Allah sebut satu-satu ni, kekal abadi, tak ada penat, tak ada letih, tak ada kencing, tak ada berak, tak demam, tak tua, tak mati, kekal selama. Dia buat tak tahu je. Yang dia berbuat apa dah? Yang penat, yang letih, yang sakit, yang demam, yang mati, yang akan ditinggalkan. Okey. Okey, apa lagi? Syurga yang tinggi. Okey, soalan dia, macam mana kita nak dapat syurga yang tinggi? Ada tak cara-cara, kaedah? Sebab manusia ni kalau tanya bagaimana nak jadi kaya kat dunia, dia boleh bagi 1000 cara. Betul tak? Betul. Pertama-tama syarikat mati lebar tu, kan? Macam-macam cara, kaedah untuk jadi kaya kan? Untuk beli emas, untuk dapat banglo. Tapi cara nak dapat tempat yang paling tinggi di syurga apa dia? Hafal Quran. Hafal Quran ikut hafalan. Level, naik level. Hafaz saja. Tadabbur lah. Nabi sebut dalam satu hadis sahih, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahibul Quran siapa? Yang hafal Quran, yang tadabbur, yang faham, yang amal, yang sampaikan. Itu makna sahibul Quran. Apa dikata pada orang ni bila nak masuk syurga? Iqra wartaqi warattil. Baca dan naik tingkat dan tartil. Tartil makna sebagaimana kamu baca dengan betul dan kamu amalkan, bacalah sekarang. Sampai apa? Sampai akhir ayat yang dia hafal, dia amalkan, maka itulah syurga dia yang paling tinggi. Tengok nak dapat syurga paling tinggi tak payah pergi keluar pagi balik petang kan? Tak payah. Tak payah pusing satu dunia. Tak payah kumpul harta ribu-ribu ataupun juta-juta. Hanya perlu duduk kat rumah, hafal Quran, tadabbur Al-Quran, amalkan, sampaikan. Tak perlukan masa banyak, tak perlukan kos yang besar. Tapi dapat syurga yang tinggi. Tapi berapa ramai yang buat? Umur kita 40 kan? Berapa ayat yang kita dah hafal untuk dapat syurga yang paling tinggi? Tak ada. Kan? Tapi berapa banyak kita buang masa untuk besarkan rumah, untuk besarkan kereta, untuk macam-macam. Ruginya hidup. Apa lagi? Nak tinggikan darjah di syurga? Nanti saya sebut, kalau ada masa saya sebut. Ada 4-5 yang disebut oleh hadis Nabi, bagaimana kita nak tinggikan darjah kita di syurga, insya-Allah. Okey. Apa lagi nikmat dalam syurga? La tasma'u. Wajah-wajah ni tidak mendengar. Fiha, dalamnya, laghiyah. Laghiyah apa dah? Lara.
Perkataan lagha ni, lagwun ialah perkataan tidak ada makna ataupun tidak ada faedah. Walaupun dia betul, walaupun dia tidak haram, tapi sia-sia. Cakap bab telefonkan, model telefonkan sampai setengah jam. Haram tak? Tak haram, tapi sia-sia. Kan? Boleh kan? Okey, kita nak faham kenapa bila Allah sebut surga yang tinggi, tiba-tiba Allah sebut pula yang ni. Tidak dengar perkataan yang sia-sia, yang tak ada faedah. Kenapa? Adakah ini nikmat? Nikmat tak? Ha? Kalau tak, apa faedah Allah sebut? Ini Allah nak sebut balasan siapa ni? Wajah yang berseri, amalan yang radiyah. Allah nak sebut balasan. Mestilah ada kelebihan, kan? Surga tinggi, okey, kita boleh faham. Yang tak dengar perkataan sia-sia ni, apa nikmatnya? Kalau kat dunia banyak kita dengar benda sia-sia, benda beriman. Jadi apa nikmatnya? Nikmat ni benda kita, ya Allah seronoknya. Tenang lah, tenang. Ha? Tenang lah, dengar. Tenang. Kadang-kadang kita duduk rumah besar, selesa kan, makanan cukup semua. Tapi ada anak ke, suami ke, bercakap yang menyakitkan hati. Bahagia tak kita dalam rumah yang besar dan makanan yang mewah? Bahagia tak? Tak. Boleh faham tak? Kadang-kadang dengan perkataan menghilangkan kebahagiaan. Kita duduk dengan orang yang asyik cakap je, pok-pek, sakit hati kan? Kita nak berzikir pun tak boleh, sakit hati. Membebel je. Ayat yang sama 20 tahun kan? Tak bahagia hidup. Gaji besar, kereta emas, tapi duduk sebelah tu membebel, mengumpat, mengata orang, sakit hati. Tak bahagia. Jadi Allah nak bagi tahu surga yang tinggi dan salah satu nikmat, tak ada satu pun perkataan yang menyakitkan hati kamu akan dengar, tak ada. Semuanya perkataan yang baik. Perkataan apa ni? Salam, tasbih, tahlil, zikir kan? Semua yang baik. Ya Allah, nikmat tak? Kadang-kadang kita baru je nak khusyuk solat, dengar-dengar orang bercakap, sakit hati tak? Oh, sakit hati. Dengan mulut tu menyakitkan hati. Kita tak bahagia. Dan kita nak tahu, orang yang wajah berseri ni masuk syurga yang tinggi dan tak dengar perkataan lara, antara sifatnya di dunia apa dia? Sifat dia dekat dunia. Kat dunia lagi dia tak akan suka dengan perkataan yang lara. Ada dalil? Tak, ini di akhirat. Tak, Allah sebut sifat orang beriman kat dunia, bila orang cakap benda yang sia-sia, terus dia bangun. Dia tak suka dengar. Sebab dia nak benda yang semuanya berfaedah, semua jadi pahala. Bukan. Allah sebut ciri-ciri orang beriman banyak ni. Ciri-ciri orang beriman dan nama surah pun Mukminun. Kan? Qad aflahal al-mu'minun. Kan? Allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum apa dah lizakati fa'ilun. Kemudian yang kelima, wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Tengok ciri-ciri orang beriman. Satu, telah berjayalah orang yang beriman. Siapa yang berjaya? Orang beriman je lah, beriman dengan Allah. Yang kedua, apa tanda dia beriman? Solatnya khusyuk. Tengok kat dunia orang beriman khusyuk. Di akhirat besok, siapa yang khusyuk? Orang kafir. Jadi bertukar perkataan. Kalau kat dunia yang khusyuk orang beriman, kalau akhirat yang khusyuk orang kafir. Kat dunia khusyuk orang beriman ialah tunduk pada semua perintah Allah dan rasa tenang bila beribadat.
Okey, yang ketiga, wallazina hum lizakati, mereka keluar zakat. Tengok yang kelima apa dia? Wallazina hum anil lagwi, orang-orang yang mereka daripada perkataan laghah apa? Mu'ridun apa dia? Berpaling. Ini kat dunia ke di akhirat? Dunia. Jadi kalau kat dunia dia tak suka dengar perkataan laghah, Allah balas di akhirat besok. Di akhirat dalam surga pun kamu tak akan dengar perkataan yang laghah. Boleh? Jadi kalau dunia dia suka dengar perkataan laghah, suka bercakap pula, sia-sia je, habis setengah jam kosong je, maka sebenar dia bukan wajah yang naimah. Dia akan termasuk wajah yang khasyiah. Batu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ciri-ciri ahli surga sebenar dah ada di dunia. Salah satunya ni. Jadi jangan cakap benda yang tak ada faedah, walaupun tak haram. Okey, kemudian apa lagi nikmat? Fiha, dalamnya ainun. Apa makna ainun? Mata air. Mata air ni sebenarnya adalah sungai Jariyah. Jariyah apa dia? Yang apa nikmat mata air? Dan apa itu mata air? Allah nak bagi tu nikmat ni, kita kena faham dan kita kena rasa seronok dengan apa yang Allah bagi tahu. Jadi apa itu ain? Apa dia ain? Sebenarnya sungai lah, sungai di surga. Sungai di surga ada berapa semua? 4 kan? Yang asal-asalnya bermula daripada surga Firdaus. Ada 4 kan? Wa anharu min ma'in ghairi asinin, air yang tidak keruh. Yang kedua, wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'mu, daripada susu yang tak berubah rasanya. Yang ketiga, wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin, daripada arak yang lazat, bukan memeningkan, bukan memabukkan, tapi melazatkan. Dan yang keempat, min asalin musaffa, daripada madu yang diproses. Dan 4 sungai ni sentiasa mengalir. Apa nikmat dalam perkataan mengalir? Setiap perkataan ni adalah nikmat. Apa nikmat dalam perkataan jariyah? Satu, tak putus. Bila sentiasa mengalir tak putus. Yang kedua? Sentiasa bersih. Kan sungai kat dunia kadang-kadang bila tak mengalir apa jadi? Kotor. Okey. Dan perlu tak kita bersihkan sungai ni? Tak perlu. Dan Allah sebut dalam surah apa ni? Surah apa yang menunjukkan sungai di surga boleh dibawa ke mana-mana? Dia boleh berjalan macam ular kan? Ular. Tanpa kaki, tanpa parit, tanpa tebing. Tapi sungai tu kita boleh. Kita boleh ziarah dalam surga, daripada surga bawah nak pergi surga atas boleh. So, orang surga atas nak turun ke bawah boleh. Dan sambil kita ziarah, kita nak bawa sungai kita. Sebab kita tak nak minum air sungai orang lain kan? Boleh. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Saya ingat saya dah bagi tahu yang ke-10 ni. Tak ingat juga. Wa yufajjirunaha tafjira. Surah apa ni? Insan. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajwa kafura. Kemudian ainan yashrabu biha ibadullahi wa yufajjirunaha. Al-abrar dalam surga akan minum air daripada arak yang bercampur dengan kafur, dan kafur tu adalah mata air
dan mata air itu daripada sungai, dan sungai itu yufajjirunaha. Ahli surga boleh mengalirkannya. Tafjir apa dah? Dengan semudah-mudahnya. Sungai boleh dibawa. Itu kata yang tak boleh dibayang di kepala. Sungai boleh berjalan. Bodoh tak manusia? Berapa habis masa cari duit nak pergi sungai kat dunia. Duduk satu hari balik. Tapi sungai yang kekal jadi hak miliknya, duduk dalam rumahnya, bawah rumahnya, dia tak peduli. Okey, apa lagi? Tak dengar perkataan sia-sia, minum air sungai. Apa lagi? Fiha, dalamnya. Dalam surga surur. Surur jamak sarir. Sarirun jamak surur. Apa makna? Katil. Tapi katil, biasa kalau kat dunia sebut katil untuk apa? Tidur. Untuk tidur. Dalam surga tidur tak? Tak. Tak. Jadi sebenarnya katil ni apa? Ha? Pelamin. Dalam ayat lain, surah Al-Insan, surah Yasin pun ada, Allah sebut apa? Muttaqiina. Muttaqiina 'alal araik. Alal araik. Ini jamak mufrad dia arikah. Arikah. Jadi dalam ayat lain Allah kata mereka duduk di atas arikah. Dalam ayat ni Allah kata surur. Jadi terjemah tepat sarir ni apa dia? Pelamin. Mereka duduk dengan siapa ni? Bidadari. Bidadari. Berapa ramai? 2 seorang. Mana 2 seorang? 2 seorang macam kat dunia. Dunia berempat. Kan surga 2 je. 52 lah tak? Ribu-ribu. Ada hadis kata 70. Ada pula 2. Bidadari daripada apa ni? Allah cipta daripada apa? Jin ke, manusia ke, malaikat? Cahaya. Ha? Tak, kalau manusia daripada dunia. Ada pendapat kata dia bukan manusia, bukan jin, bukan malaikat. Sebab Allah cipta betul-betul dalam surga. Kalau manusia, Allah cipta kat dunia. Sebab tugas manusia di dunia. Kan? Patutlah tak berebut, dia ingat 2 je. Buat donor je. Itu bahaya maklumat tak betul tu. Tengok Allah kata apa? Inna Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Kemudian hum wa azwajuhum halal araiki muttaqiun. Cuba terjemah. Inna ashabul jannah, penghuni surga semualah, surga Firdaus ke, surga Naim ke, al-yawm, pada hari itu, fi syughul, sibuk. Sibuk. Kita biasa kat dunia sibuk dengan apa? Sibuk cari duit, sibuk kerja kan, sibuk dengan anak apa semua, dan sibuk kat dunia memenatkan ataupun membahagiakan? Memenatkan. Tapi tengok pula sibuk ke akhirat, dalam surga sibuk apa? Fi syughulin, dalam kesibukan fakihun. Apa mana? Apa dia? Berkebun. Apa pula berkebun? Apa pula berkebun kat syurga? Fakih. Nak berkebun kat dunia lah. Fakihun berseronok. Dia daripada fakihah jadi makna buah. Sebenar makna fakihah tu ialah bila kita makan rasa seronok dan lazat. Maka fakihun, ahli surga pada hari itu sentiasa sibuk dengan keseronokan. Bukan sibuk dengan kerja, bukan sibuk dengan cucu dah. Sibuk dengan seronok. Makan, bidadari, kan?
Apa tu? Sabar. Sekejap lagi. Ustaz jawab. Dunia pun boleh dapat 4. Di akhirat nanti ramai. Okey. Jangan dengki lah. Ini cerita daripada Allah ni. Okey. Kemudian Allah gambarkan antara kesibukan ahli syurga dengan keseronokan. Seronok apa ni? Hum, mereka, wa azwajuhum, dan isteri-isteri mereka. Kemudian duduk kat mana ni? Tengok Allah nak cerita ni. Yang perempuan sabar. Saya nak hurai ayat Quran ni, bukan ayat saya ni. Kalau tak yakin pada ayat Allah, tak boleh masuk syurga. Mereka dengan isteri-isteri mereka alal araik, di atas araik apa dah ni? Pelamin. Muttaqiun, dan tengok Allah gambarkan nikmatnya ahli syurga. Cara duduk pun Allah sebut. Cara duduk apa dah? Apa mana muttaqiun? Ni duduk bahagia ke duduk ada masalah ni sekarang? Ada masalah, sedap melaksanakan kerja. Tapi cara duduk ahli syurga apa dah? Benyanda, relax je. Gambaran orang yang tak ada masalah dan orang bahagia. Duduk dalam atas pelamin. Cara duduk pula? Duduk dengan siapa ni? Isteri-isteri. Kita duduk kat dunia kadang-kadang dengan isteri tak bahagia. Duduk dengan kawan 2 jam. Mengarut. Boleh faham? Jadi Allah kata sepatut kita duduk bahagia dengan siapa? Isteri. Nikmatnya. Sebab itulah sahabat-sahabat bila dengar nikmat syurga, bila dia nak mati, time tu juga. Walaupun baru kahwin semalam. Budak-budak berebut walaupun umur masih mentah. Bila dengar nikmat syurga, berebut nak pergi berperang. Dia tak nampak mati. Ni, dia nampak ni. Tapi kita bila sebut berdakwah ke, bila sebut amal salah, dia tak nampak syurga tu. Dia nampak apa dah? Ya Allah 4 rakaat. Ya Allah 100 kali. Dia tak nampak syurga, nikmat tu tak nampak. Okey? Pelamin Pelamin. Kat dunia kita duduk atas pelamin berapa lama? 3 jam. 2 jam. Kenapa tak sampai sejam? Kenapa tak boleh duduk lama? Sebab kita sewa. Sewa hanya 1 jam je. Jadi raja 1 hari pun 1 jam je. Tapi pelamin ke akhirat kita duduk berapa lama? Itu adalah milik kita. Jadi saya nak ulang lagi, amat bodoh orang kerja dunia lupa akhirat. Okey. Kemudian dia duduk dalam surur pelamin marfu'ah yang ditinggikan. Ya Allah. Tengok, tak cukup dengan pelamin, sebut satu lagi perkataan marfu'ah. Surga dah aliyah kan? Surga dah tinggi. Katil pula, pelamin pula. Okey, apa nikmat? Katil tinggi, pelamin tinggi, apa nikmat? Kita suka duduk tempat tinggi kan? Betul tak? Walaupun tempat tinggi tu kipas pun tak ada, aircon pun tak ada. Sebab tu orang gila-gila panjat gunung. Bawa barang berat kan. Keluar pukul 3 pagi. Panjat gunung 3 jam. Duduk kat situ setengah jam je. Sebab apa? Nak tengok view. Masjid tepi rumah 10 minit je tapi tak sampai. View dia Pak Imam dengan Tok Siak je. Jadi katil ataupun pelamin ditinggikan. Bahkan ulama mengatakan tinggi mana ni? Wallahu alam. Mungkin lebih tinggi daripada bangunan 100 tingkat. Mustahil tak? Sebab Allah kata benda yang kita tak terbayang. Dan kata ulama dia boleh tinggi. Bila kita nak tinggi, dia tinggi automatik je. Tak pakai remote. Tak payah tukar bateri. Duduk sekejap habis bateri. Ini kita terbayang je nak tinggi, dia naik je. Kita terbayang je nak rendah, dia turun. Nikmat. Allahumma ja'alna min ashabil jannah. Amin. Okey, apa lagi? Wa akwabun, dan minum. Tadi sebut minuman nikmat. Sekarang apa dia ada? Bekas minuman pula. Ya Allah. Allah sebut detail. Faham tak?
Kenapa Allah sebut detail satu-satu? Kenapa? Tak suruh manusia tu dunia. Supaya manusia, Allah nak manusia, kamu nak apa lagi? Kamu nak kerja kat dunia, nak apa lagi? Semua aku dah sediakan dan jauh lebih baik. Kamu nak apa lagi? Bukan sungai tak ada piala, bukan katil tak ada bidadari. Semua ada. Apa kamu nak lagi? Sebab tu Allah sebut satu-satu. Betul tak orang habis masa cari duit nak kahwin? Satu. Nak beli rumah? Dua. Yang ketiga? Nak beli kereta. Yang keempat? Nak beranak kah? Itu je lah. Tapi ada tak sungai bawah rumah? Tak ada. Longkang ada lah. Ada tak pelamin-pelamin? Tak ada. Katil rumah dia boleh naik tak tinggi? Tak ada. Dan ada tak orang bercakap yang menyakitkan hati? Ada. Anak menyakitkan hati. Kadang-kadang suami, kadang-kadang bini. Boleh? Tapi dia habiskan masa sampai ketua. Okey? Kemudian, piala-piala minuman. Maudu'ah yang... jangan kata maudu' ni. Kita biasa dengar hadis maudu' kan? Hadis palsu. Jangan kata piala palsu ni. Ni apa mana maudu'ah? Wada'ah letak. Nikmat ni. Piala dan nikmat. Yang lagi nikmat ialah yang disediakan. Diletak. Makna apa? Diletak tu boleh ambil bila-bila masa. Beza tak kat dunia? Kita nak minum apa? Sedia ada tak depan kita? Tak. Pertama kenapa? Kalau kita nak minum kat dunia. Kena kerja dulu cari duit. Lepas tu kena beli. Simpan kat dapur kan. Lepas tu kalau nak minum, kena pergi dapur, kena buat kan. Ya Allah, di akhirat besok, semua disediakan bila-bila masa. Kemudian dibawa, nak pelayan. Ada, ayat ni Allah tak sebut. Tapi dalam surah Al-Insan, apa dia Allah sebut? Ada pelayan tak? وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. Waqi'ah ada, insan pun ada. Kemudian وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. إِذَا رَأَيْتَهُمْ lu'lu'an mansura. Yatuf, apa makna yatuf? Yalah, yatuf kita terjemah tawaf. Tawaf tu bahasa Arab lah. Bahasa Melayu apa? Tak, sebenarnya tawaf ni bukan mengelilingi. Kalau kat Kaabah kan, kalau guna tawaf pada Kaabah betul mengelilingi. Tapi ayat Quran ada juga Allah guna tawaf antara Safa dengan Marwah. Kan? Safa dengan Marwah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Antara Safa dengan Marwah Allah guna perkataan tawaf. Makna apa tu? Bukan mengelilingi. Makna apa? Berulang-alik. Jadi Allah nak beritahu apa dalam kata jatuh? Wildan ni apa? Kenapa Allah guna wildan? Tak guna perkataan khadimah. Khadimah kan pelayan kan? Kenapa Allah tak guna perkataan khadimah? Pembantu-pembantu. Yalah, kenapa wildan? Apa makna wildan? Budak-budak remaja. Kita mana nak? Pelayan muda ke tua? Yang satu. Yang kedua, sifat pelayan ni? Apa makna mukhalladun? Kekal. Apa yang Allah nak begitu? Pelayan muda yang kekal. Apa makna kekal? Bila sebut kekal, dia tak akan mati. Bila tak mati, dia tak tua. Maknanya, wajah pelayan tu sentiasa muda sampai bila-bila. Kadang-kadang kita pergi kedai sedap kan, tapi tengok pelayan muka berminyak. Jadi tak sedap makanan. Kan? Tapi di akhirat besok, minuman pun sedap, pelayan pun muda. Dan rupa dia Allah gambarkan. Iza ra'aituhum, bila kamu lihat pelayan tu seperti permata yang mansura pada. Ya Allah, bertaburan. Apa makna bertaburan? Nikmat dalam perkataan bertaburan, apa makna? Maknanya
Bila-bila masa kita nak, dia bersedia 24 jam. Kan? Kadang-kadang ada pembantu rumah, kita nak waktu pukul 3 petang, tengok dia tidur. Kan? Dalam pelayan seorang. Tapi cepat penat. Yang ni tak penat, tak tidur dan bertaburan. Okey? Jadi bekas tu, bekas minuman sentiasa ada. Sentiasa diletak. Bukan di tempat yang tinggi. Bila-bila masa je. Kemudian apa lagi? Wa namariku, dan namariq jamak namriqah. Namriqah bermakna bantal-bantal. Bantal bukan untuk tidur, tapi untuk bersandar. Masfufah. Bantal tu dah nikmat kan? Boleh kita bersandar. Nikmat yang kedua, masfufah. Yang masfufah daripada soft. Apa makna soft? Soft. Tersusun. Yang tersusun. Apa nikmat ni? Bantal dan nikmat. Yang kedua, tersusun. Apa nikmat dalam perkataan tersusun? Bersih. Ha? Bersih. Yalah, apa nikmatnya? Ha? Besar, panjang. Tapi dia tak sebut panjang, dia sebut tersusun. Ada nikmat yang Allah nak bagi tahu. Kita kalau kita balik rumah kan, tengok bantal bersepah, cushion bersepah. Walaupun rumah besar, bantal pun mahal. Tapi kalau tengok bersepah, hati kita rasa apa? Tak tenang, tak bahagia. Kan? Jadi Allah nak bagi tahu bantal dalam syurga. Sebelum kita duduk, tengok pun dah tenang. Sebab apa? Tersusun je. Tak ada bantal dalam syurga, satu sini, satu sana, tengok-tengok besok hilang. Tak ada. Sentiasa tersusun. Jadi sebelum kita duduk, kita tengok dah mata kita dah rasa seronok. Kemudian apa lagi? Wazarabi. Dan zarabiyu, hamparan ataupun sejadah. Kapet, pemadani. Nikmat tak? Rumah yang simen dengan kapet, mana lebih baik? Kapet yang keras dengan kapet Turki, mana lebih baik? Kapet Turki dengan kapet syurga, mana lebih baik? Jangan berbangga dengan kapet Turki, tak ada apa pun. Kemudian apa lagi nikmat? Mabsusah apa mana? Nikmat lagi tu. Kapet yang Allah sebut, saya lupa surah apa. Kapet dalam syurga yang bawah tu, batinuha, adalah daripada sutera yang kasar. Tengok Allah sebut kapet di syurga ataupun hamparan, bahagian bawah tu adalah daripada sutera yang kasar. Yang atas Allah tak beritahu. Makna apa tu? Cuba cari ayat ni. Bata'inuha min istabrak. Saya lupa ayat apa. Cuba cari ayat apa? Taik perkataan bata'inuha istabrak. Tengok surah apa? Betul. Cuba baca ayat tu. Oh, nikmatnya. Muttaqiina. Surah Ar-Rahman ayat 54. Cuba baca sekali lagi. Muttaqiina ala furushin. Kemudian bata'inuha min istabrakin. Tengok. Okey. Muttaqiina sama, iaitu mereka duduk bersandar. Ini di atas apa pula? Ala furus. Furus sama dengan zarabi, iaitu firash, hamparan, pemadani. Kemudian Allah nak gambarkan pemadani itu hebatnya apa? Bata'inuha. Bata'inuha daripada batin. Batin lawan apa? Batin lawan zahir lah. Kan ma'a zahir batin. Bata'inuha daripada batin. Makna ini kapet kan? Yang atas ni dia panggil zahir. Yang bawah tu? Batin. Allah tak cerita yang atas. Allah cerita yang bawah tu. Bawah kapet tu. Apa dia? Min istabrak. Daripada sutera yang
kasar. Makna kalau bahagian bawah sutera yang kasar, bahagian atas suteranya lembut. Beza tak dengan kapet kat syurga, kat dunia? Kat dunia bahagian bawah daripada apa? Cuba belek kapet. Ada apa? Boleh tak kita duduk? Tak boleh. Tapi hamparan di syurga, kalau kita balik duduk bahagian bawah, boleh tak? Boleh, sebab dia sutera. Ya Allah, yang atas lagi lembut. Mabsusah makna tersebar. Maknanya dalam istana kita di surga, insya-Allah, di mana-mana tempat ada je kapet. Kita kat dunia biasa kapet duduk kat mana? Itu pun kadang-kadang lipat kan sebab sayang. Satu je. Dapur ada? Tak ada. Dalam bilik tak ada. Tapi dalam syurga, mabsusah. Apa dia terjemah apa ni? Tersebar. Dia tersebar macam berita pula. Bertebaran. Lebih bertebaran. Makna banyak. Semua tempat ada kapet. Tak payah pergi Turki, tak payah beli yang kat Turki. Nak apa lagi? Nak apa lagi? Nak apa lagi? Ya Allah. Yang perlu kita buat apa sekarang? Ni. Pastikan lisa'yiha radiyah. Redalah dengan semua takdir Allah. Dan bila dapat rezeki, kena ada sifat qanaah. Dan jangan buang masa. Jangan cakap benda yang lara. Jangan buat benda yang lara. Setiap masa, setiap saat penuhkan dengan amal salat, dengan zikir, dengan bersedekah. Okey, kita berhenti setakat ayat 16. Ayat 17 kita sambung. Okey, nak tanya soalan pasal bidadari ke apa ke? Dolar. Dia meninggal kan? Umur dia 52 dan ditahan di hospital. Mayat dia hampir 2 hari lah sebab kes apa ni? Corona. Kemudian bila dia cek negatif. Tapi lepas 2 hari yang tukang mandi bagi tahu wajahnya, badannya segar macam baru je meninggal. Kemudian mengalir air mata. Jadi yang tukang mandi ni bagi tahu, saya tak pernah jumpa mayat yang sebaik ini. Masa tu kita rasa apa? Ya Allah, alangkah baiknya kalau mayat tu adalah aku. Yang kita nak ialah masa mati tu. Profesor Dr. Hanafi Dolah. Dia muda lagi, umur 52. Lecturer UA. Lecturer bahasa Arab. Okey, ada soalan? Ada banyak pilihan perempuan? Tak ada ulama menjawab bila ditanya soalan, kenapa dalam syurga sebut bidadari sahaja? Makna lebih kepada kebaikan untuk lelaki. Kemudian untuk wanita tak disebut pasal bidadara. Ulama menjawab, dia kata Quran ni sebenarnya dia turun mengikut kesesuaian fitrah manusia. Kalau orang lelaki ni apa yang dia suka? Wanita. Maka yang itu yang Allah sebut nikmat dalam syurga. Antara nikmat dalam syurga yang Allah sebut untuk lelaki ialah bidadari. Sebab orang lelaki ni suka pada wanita, suka kahwin. Manakala wanita pula, masa kat dunia, fitrah dia tak suka nak sebut. Dia nak lelaki, dia nak kahwin, tak suka, dia diam. Maka Allah diamkan. Jadi nikmat apa yang Allah akan bagi pada wanita setimpa dengan bidadari yang diberi kepada lelaki? Wallahu alam. Yang penting bila masuk syurga semua akan radiyah, semua akan puas hati. Jadi syarat nak puas hati dalam syurga, masa kat dunia kena puas hati dengan Tuhan. Apa saja Allah cakap, beriman, beramal dan sampaikan. Redha kepada semua yang Allah takdirkan, insya-Allah kita akan dapatlah lisa'yiha radiyah.
Jadi jangan duk fikir nak bidadari, tapi fikir bagaimana nak beramal untuk dapat masuk syurga. Bila dapat masuk syurga, Allah kata apa dalam ayat Al-Quran? Cuba buka surah Sajadah ayat 12. Surah Sajadah. Hai? Hai? Sorry, ayat 17. Ayat 17. Allah kata apa? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah kata tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui. Tak ada seorang pun tahu. Tahu apa ni? Ma ukhfiya, apa yang disembunyikan untuk mereka min qurrati a'yun, daripada yang menyejukkan hatinya sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Apa maksud ayat ni? Apa maksud dia? Allah nak bagi tahu yang Allah sediakan untuk orang beriman dalam syurga ialah tak ada siapa yang tahu. Allah sengaja sembunyikan. Untuk apa? Surprise. Jadi kita tak tahu apa nikmat untuk wanita pula. Oh, Allah kata qurratu ayun, mesti menyejukkan hati. Bahkan Allah sebut dalam ayat lain, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dalam syurga apa yang kamu nak dan apa yang kamu minta. Apa makna nak? Terlintas apa je dia dapat. Jadi kalau wanita katalah ahli syurga, dia terlintas nak bidadara. Kalau ikut ayat tu Allah bagi tak? Bagi. Allah sembunyikan. Okey? Ada soalan ke? Pakaian di syurga sutera warna hijau kan, Ustaz? Ya, sutera warna hijau. Tapi tak ada kaitan dengan apa-apa parti yang lambangnya warna hijau. Ustaz, di syurga nanti akan jumpa semua ahli keluarga kita tak? Ya, akan jumpa. Hadis sahih. Bila ditanya Nabi, ahli syurga boleh jumpa tak? Ya. Orang ahli syurga yang atas ke, yang bawah ke, semua boleh jumpa dan semua saling menziarahi antara satu sama lain. Kita boleh jumpa Nabi Muhammad, boleh jumpa Nabi Yusuf. Nanti jumpa Nabi Yusuf tanya, betul tak Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha? Dia akan jawab, tak. Suami isteri dunia nanti tinggal dalam syurga masing-masing raya. Tak, kalau suami isteri dia akan tinggal dengan dua-dua masuk syurga, suami isteri dua-dua masuk syurga. Dia akan tinggal dengan suami dia akan tinggal dengan isteri dia lah. Kecuali suami tu ke neraka ataupun isteri ke neraka. Kalau isteri, contohlah, kalau suami ke neraka, maka isteri itu akan dapat tak suami? Ya. Contohlah isteri Fir'aun, Asyah. Suami dia ke neraka dan kekal, dia ke syurga. Allah akan kahwin tak Asyah? Ya. Setiap orang yang tak ada isteri ataupun yang tak ada suami, dia akan dapat pasangannya masing-masing dalam syurga. Pasar, ya. Hadis sahih, Nabi kata setiap hari Jumaat ada pasar untuk ahli syurga. Setiap hari Jumaat. Sebenar hari tak ada kat sana, cuma disebut dalam hadis supaya kita fahamlah. Setiap hari Jumaat ada pasar untuk ahli syurga. Dia pergi buat apa ni? Saja pergi apa? Merendak. Dan tengok nikmat ahli syurga ni. Bila dia pergi pasar, dia pergi dalam keadaan muka dia cantik, wangi. Tapi bila dia balik daripada pasar, mukanya lagi cantik dan lagi wangi. Dan isteri dia yang kat rumah ni, sebelum dia pergi dah wangi, dah cantik. Lepas suami balik ke rumah, isteri dia pun lagi cantik dan lagi wangi. Hadis sahih. Jadi siapa nak pergi pasar, nak pergi mall, insya-Allah ada. Sabar, jangan pergi mall sekarang.
COVID-19. Apa dia? Tanya perempuan pergi juga apa? Saya ada terbaca yang pergi tu lelaki je. Tapi nanti saya pastikan, nanti Tapi dia tanya ni, dalam bahasa Arab Al-Quran kalau sebut perempuan khusus untuk perempuan, kalau sebut lelaki maknanya termasuk perempuan sekali. Betul ke Ustaz? apa tu? Kalau dalam bahasa Arab kata Al-Quran kalau sebut perempuan khusus untuk perempuan, kalau sebut lelaki maknanya termasuk perempuan sekali. Nak tak sebut perkataan apa tu? Apa perkataan Arab? Betul ke? Tak, kena tengok perkataan dulu. Kalau sebut an-nisa mana memang khas untuk wanita lah. Tapi kalau sebut rijal, kadang-kadang dia merakumi semua sekali. Contoh yang 7 golongan dapat bayangan aras. Nabi sebut rijal tapi sebenarnya termasuk perempuan. Tapi kalau sebut perempuan, khas untuk perempuan. Sebut lelaki, mungkin khas untuk lelaki dan mungkin merakumi wanita. Tengok konteks ayat lah. Ustaz sebut tadi syurga yang paling tinggi lepas daripada hafal Quran dia apa dia amal kan. Lepas dia ada 4 lagi Ustaz sebut. Ada dalam hadis. Apa ni? Ustaz sebut. Ni. Golongan hafal kemudian kata apa dia amal. Okey, saya janji tadi kan. Cara untuk kita tinggikan darjah kita di syurga, pertama, beriman dengan Allah dan percaya kepada Rasul. Beriman dengan Allah mana semua buat perintah Allah, percaya pada Rasul, buat sunnah Nabi. Maka darjah kita paling tinggi. Hadisnya, dalilnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala, inna alal jannah yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim kama yatara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabir ay an-najmu fil ufuq min al-mashriq aw al-maghrib litafaduli ma bainahum. Qalu ya Rasulullah tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Qala bala wallazi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa saddaqu al-mursalin. Rawahul Bukhari. Maksud dia, Nabi kata di akhirat besok sesungguhnya ahli syurga melihat ahli al-ghuraf. Ahli syurga melihat ahli ghuraf, iaitu orang yang dalam syurga yang paling tinggi, seperti orang yang duduk di bumi melihat bintang-bintang di langit. Jadi jarak antara satu syurga dengan satu syurga macam di bumi dengan langit. Kemudian sahabat tanya, yang duduk ke atas tu adakah para nabi sahaja? Nabi kata bukan. Yang boleh duduk ke atas syurga yang tinggi itu ialah orang yang pertama beriman dengan Allah, yang kedua dia membenarkan Rasul. Semua sunnah Nabi dia percaya, dia yakin, dia amalkan. Maka dia boleh naik darjah sampai. Jadi cara pertama nak tinggi darjah, beriman dengan Allah, taat pada semua perintah Allah. Yang kedua, beriman dengan Rasul dan laksanakan sunnah. Yang kedua, cara nak tinggikan darjah ialah berjihad pada jalan Allah. Disebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, sesungguhnya dalam syurga ada 100 darjah. Disediakan untuk siapa? Untuk orang yang syahid fi sabilillah. Untuk orang yang syahid fi sabilillah saja ada 100 darjah. Dan antara darjah satu ke satu yang lain ialah di antara langit dan bumi. Jadi orang yang berjihad pada jalan Allah ada berapa darjah? 100. Dan beza antara satu darjah ke satu darjah seumpama antara langit dengan bumi. Siapa ni? Tak, orang yang berjihad pada jalan Allah. Jadi kalau nak darjah mereka kena berjihad. Yang ketiga, orang yang bercita-cita, berazam nak mati syahid. Betul-betul berazam tapi tak mati syahid. Berdasarkan hadis, Nabi bersabda, yang maksud dia siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan sampaikan darjahnya, darjah seperti orang mati syahid. Walaupun dia mati di atas tilam katilnya. Hadis Sahih Bukhari. Makna ni cukup dengan apa ni? Niat. Tapi niat tu Allah tahu kita berpura-pura ataupun benar. Tapi dah dia betul-betul berazam tapi tak ada peluang. Tiba-tiba mati. Darjahnya tinggi. Yang keempat, infak fi sabilillah. Infak fi sabilillah. Orang yang dapat duit, ada duit banyak, ada peluang untuk dapat syurga yang tinggi, iaitu dengan sedekah duitnya fi sabilillah, untuk meninggikan agama Allah. Yang kelima,
melengkapkan wuduk, wuduk dengan sempurna, ikut cara Nabi, jangan membazir, dan berjalan ke masjid dan menunggu solat ke solat yang lain, maka darjahnya tinggi di syurga. Nabi sebut sesiapa yang melengkapkan wuduknya dan banyak berjalan ke masjid menunggu salat, dia pergi maghrib tunggu salat isya, maka Nabi kata fazalikumu ar-ribat, mereka ni seperti orang yang berjihad pada jalan Allah. Ini kalau tak boleh pergi berjihad, berulang ambil wuduk, ikut cara Nabi, jangan membazir dan selalu pergi ke masjid. Lepas PKP lah, sekarang jangan pergi. Kalau pergi, ada ulama kata solat boleh jadi tak sah. Sebab apa? Sebab saf tak rapat. Syaitan lagi ramai duduk kat celah tu. Okey, yang keenam, nak tinggikan darjah di syurga ialah yang saya sebut tadi, iaitu dengan menghafal, mentadabbur, beramal dan sampaikan ilmu Al-Quran. Kalau hafal saja tak dapat. Berapa tinggi darjah hawa ni? Sebanyak ayat yang dah hafal. Kalau dia hafal 1000 tingkat, 1000 darjah. Kalau dia hafal semua 30 juzuk, 6263 darjah. Jadi jangan buang masa, hafalah ayat dan fahamilah. Okey, cukup lah. Apa tanda seseorang itu ahli syurga masa kat dunia? Bukalah surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 12, ciri-ciri orang beriman. Kalau ada tu, insya-Allah itu tanda ahli syurga. Buka juga surah Al-Furqan, sifat ibadur rahman, di akhir surah Al-Furqan, sifat ibadur rahman. Di akhir surah Al-Furqan Allah sebut ciri-ciri orang yang beriman, ibadur rahman, ciri-ciri ahli syurga. Buka juga surah Al-Imran ayat 132, lebih kurang 132 sampai 135, ciri-ciri ahli syurga. Infak bila-bila masa, senang dan susah, tahan marah, suka memaafkan orang, suka berbuat baik pada orang. Itu semua tanda-tanda ciri-ciri ahli syurga semasa kat dunia. Dan juga tanda ahli syurga kat dunia, jiwanya sentiasa tenang. Apa saja musibah, apa saja Allah takdirkan, relax, dia cool je. Dia tak pernah merungut, tak pernah marah. Panas barang tu jauh sekali lah. Wallahu a'lam. Ada tak doa solat duha yang sahih? Tak ada. Solat duha tidak ada satu pun doa yang khusus yang Nabi tetapkan. Hadis sahih bukan dengan solat duha saja. Adapun doa selepas solat duha tidak ada hadis sahih. Bila tak ada hadis sahih, itu menunjukkan Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi tak tetapkan sebagai rahmat kepada kita. Kalau Nabi tetapkan, kalau kemudian doa tu pula panjang, menyebabkan ada setengah orang tak nak solat duha. Sebab apa? Kena hafal doa. Jadi bila Nabi tak tetapkan, bebas nak baca doa apa saja. Wallahu a'lam. Adakah setiap ahli syurga dapat melihat wajah Allah? Ya, setiap ahli syurga dapat lihat wajah Allah. Dalilnya surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Kenapa berseri? Ila rabbiha, kepada Tuhannya, nazirah, dia akan melihat. Dan hadis sahih Nabi kata, kamu akan melihat wajah Tuhan kamu sebagaimana kamu lihat di waktu malam kamu melihat bulan purnama, jelas, clear. Begitulah kamu akan melihat wajah Tuhan kamu. Hadis sahih. Ada seorang ustaz beritahu Asiah isteri Firaun di akhirat nanti kahwin dengan Nabi. Tak ada dalil. Ustaz ni bila cakap bagilah dalil. Kita tak tahu kahwin dengan siapa. Wallahu a'lam. Anak orang kafir yang belum balik meninggal dunia dinamai syurga. Ya, confirm. Sebab Nabi kata, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi kalau dia mati masa kecil, maka dia mati dalam keadaan fitrah, iaitu tidak syirik pada Allah, mentauhidkan Allah. Dia akan masuk syurga. Semua anak-anak kecil, sama ada anak orang Islam ataupun anak orang kafir, bila mati akan masuk syurga. Tapi bila masuk syurga, mereka masuk sebagai budak ke sebagai orang dewasa? Budak-budak bila masuk syurga, yang mati kecil. Nabi kata semua ahli syurga umur dia
3 tahun. Jadi budak pun akan besar. Tak ada budak-budak Dan kita pun dah penat dah main dengan budak-budak kan. Cukuplah Ada hadis Nabi, kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Betul, hadis sahih. Kalau salah seorang dalam neraka, bolehkah yang dalam syurga itu dapat menariknya ke syurga? Macam mana? Kalau orang tu Yang dia cintai itu masuk neraka, bolehkah yang dalam syurga itu tarik yang dicintai yang kat dalam neraka itu masuk syurga? tak. Syafaat Itu salah faham tu. Dia benar Nabi kata seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Okey, kalau kat dunia dia cinta pemimpin lebih pada cinta Allah dan Rasul, dia akan bersama pemimpin itu di mana? Dalam neraka lah. Dalam neraka. Jadi kalau dia cinta pada ahli neraka, dia pun ikut ahli neraka. Dia pun bukan masuk syurga, dia pun dalam neraka lah. Kalau dia cinta pada Allah, kawan dia masuk, dia cinta pada Allah, tapi dalam masa sama dia cinta pada kawan dia yang ahli neraka. Dia macam bercanggah lah. Kalau dia cinta pada kawan dia, dia mesti betulkan kawan dia masa hidup. Tegur dia, nasihat dia, bimbing dia kan. suami ikut ni tak? Suami ikut. Dia cinta suami dia, tapi suami dah masuk neraka. Boleh ke dia kasih suami ikut ni? Kan? Tak, maksud hadis tu cinta Allah dan Rasul. Yang masuk neraka ni cinta orang sampai kita langgar perintah Allah. Katalah dia cinta suami, dia ikut je cakap suami sampai melanggar perintah Allah, suami isteri masuk neraka. Jadi tak payah tarik lah, dua-dua duduk dalam neraka. Suami isteri di dunia ini tinggal dalam syurga masing-masing. Tak, syurga masing-masing sama-sama lah. Kenapa nak berpisah pula? Allah dah satukan. Kalau kita sayang pada suami pula sayang pada isteri dan mati dalam keadaan beriman, makna sayang cinta itu akan terus sampai ke syurga. Anak kita yang mati masa baby, jumpa. Yang kita tak jumpa ialah yang mati sebelum umur ataupun gugur sebelum umur 4 bulan dalam perut. Ada perasaan cemburu? Tak ada. Allah dah buang semua Allah buang perasaan cemburu, dengki daripada ahli syurga. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Allah kata kami cabut buang daripada hati-hati ahli syurga rasa cemburu, rasa dengki. Kenapa? Sebab bila cemburu dia tak akan bahagia. Jadi semua yang menyebabkan manusia tak bahagia, Allah hilangkan. Bahkan ulama mengatakan bila kita pergi syurga yang paling tinggi, kita tak akan cemburu dengan nikmat orang yang syurga paling tinggi. Semuanya berpuas hati dengan syurga yang Allah bagi padanya. Kalau asyik cemburu, asyik dengki je, dia tak akan bahagia. Dan kalau ada masih sifat dengki itu, sebenarnya dia tak layak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana isteri yang kahwin, suami yang mana ni? Bagaimana dengan isteri yang kahwin, suami yang ramai? Ada pendapat katalah dia kahwin, kemudian suami dia meninggal, dia pun kahwin dengan suami yang lain. Suami yang kedua pun meninggal, dia kahwin dengan suami yang ketiga, ataupun tak meninggal pun cerai kan. Maka ada pendapat mengatakan dia akan masuk syurga bersama suaminya yang terakhir. Kalau suami terakhir masuk syurga lah. Dengan suami yang dia cerai tak ada dah. Sebab dia tak cinta lah tu. Kalau tak cinta macam mana boleh bersama lagi? Ataupun suami dah mati, dia kahwin lain. Makna apa? Dia tak berapa cinta lah yang dah mati tu. Sebab tu dia kahwin lain. Maka dia akan bersama yang terakhir tu. Okey dah. Okey, cukup lah. Kita tutup. Kelas kita akan datang ialah besok pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.